Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 3, Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Di bawah tajuk kecilnya, Sejarah dan Kedudukan Institusi Majlis Raja-Raja. Di bawah tajuk Sejarah dan Kedudukan Institusi Majlis Raja-Raja, ada 5 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, pembentukan Durbar di negeri-negeri Melayu bersekutu ataupun NNMB. Yang kedua, Majlis Sultan-Sultan semasa Melayu-Union. Yang ketiga, Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang keempat, Majlis Raja-Raja selepas merdeka. Dan yang kelima, kedudukan Majlis Raja-Raja dalam perlembagaan persekutuan. Baiklah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, pembentukan Durbar bagi negeri-negeri Melayu bersekutu. Durbar telah dibentuk pada tahun 1897 seiring ataupun bersamaan dengan penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu. Ingat nak, bila disebut negeri-negeri Melayu bersekutu, semua ada 4 negeri. Iaitu Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Kaedah nak mengingat Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan adalah ingat pantun ni. Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Pahang, Perak, Ceramok, tengah jalan. Pahang adalah Pahang, Perak adalah Perak, Ceramok adalah Selangor, tengah jalan adalah Negeri Sembilan. Jadi Durbar dibentuk pada tahun 1897 bersamaan dengan penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu Pahang, Perak, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Durbar berperanan sebagai tempat perjumpaan ataupun persidangan umum bagi Raja-Raja Melayu, negeri Pahang, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan bersama dengan British. Tujuan persidangan diadakan untuk membincangkan hal ehwal pentadbiran kerajaan persekutuan bersama dengan pihak British. Tujuan persidangan tersebut untuk bincang apa? Bincang berkaitan dengan pentadbiran kerajaan persekutuan. Jadi Durbar ni benda apa? Durbar ni adalah tempat perjumpaan ataupun tempat persidangan bagi Raja-Raja Melayu untuk negeri-negeri Melayu bersekutu bersama dengan British. Persidangan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pentadbiran. Okey, seterusnya Majlis Sultan-Sultan semasa Melayu-Union ataupun singkatannya MU. Perlembagaan Melayu-Union 1946 memperuntukkan penubuhan Majlis Sultan-Sultan. Majlis Sultan-Sultan dipengerusikan oleh Gubernur Melayu-Union dengan ahlinya terdiri daripada 9 orang Raja Melayu dan 3 pegawai kanan British. Bila disebut 9 orang Raja Melayu, daripada mana munculnya 9 orang Raja Melayu ni? 9 orang Raja Melayu ni merujuk kepada 4 orang negeri-negeri Melayu bersekutu, 4 orang raja bagi negeri-negeri Melayu bersekutu dan 5 orang raja bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ingat lagi tak, negeri-negeri Melayu bersekutu merujuk pada Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. 4 orang raja bagi negeri tersebut. Manakala negeri-negeri Melayu tidak bersekutu merujuk kepada negeri di utara dan 1 di selatan. 4 di utara iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan di selatan adalah Johor. Jadi 5 negeri Melayu tidak bersekutu tambah dengan 4 negeri Melayu bersekutu menjadikannya 9 orang Raja Melayu kesemuanya. Jadi Majlis Sultan-Sultan waktu Melayu-Union ni siapa jadi pengerusi? Pengerusinya adalah Gubernur Melayu-Union. Raja-raja hanya menjadi ahli saja bagi Majlis Sultan-Sultan beserta dengan 3 pegawai kanan British. Okey, fungsi Majlis Sultan-Sultan. Yang pertama, membincangkan undang-undang berkaitan dengan agama Islam. Yang kedua, menasihati gubernur tentang perkara yang dibangkitkan oleh Raja-Raja Melayu. Jadi ada berapa fungsi Majlis Sultan-Sultan? Hanya ada 2 fungsi saja. Bincang tentang agama Islam. Yang kedua, menasihati gubernur tentang perkara yang dibangkitkan oleh Raja-Raja Melayu. Tetapi kuasa tertinggi di tangan siapa? Di tangan Gubernur Melayu-Union. Namun Majlis Sultan-Sultan tidak pernah diwujudkan dalam tempoh Melayu-Union kerana Raja-Raja Melayu bangun menentang pelaksanaan Malaya-Union. Okey, seterusnya Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948. Majlis Raja-Raja ditubuhkan pada tahun 1948 apabila PTM dibentuk menggantikan Malaya-Union. Sejurus saja Persekutuan Tanah Melayu 1948 diwujudkan mengganti Melayu-Union, maka Majlis Raja-Raja Melayu ditubuhkan pada tahun 1948.
Majlis Raja-Raja Melayu diuruskan oleh Raja-Raja Melayu sendiri dengan pengerusi dilantik dalam kalangan 9 orang Raja Melayu. Ya. Nama apa Majlis Raja-Raja? Jadi pengerusinya mestilah di kalangan Raja-Raja Melayu tersebut yang dipilih daripada seorang daripada 9 orang Raja Melayu. Pengerusi Majlis Raja-Raja Melayu mestilah Raja-Raja Melayu sendiri, bukannya Gubernur British. Jadi waktu Majlis Raja-Raja Melayu zaman PTM 1948, pengerusinya adalah Raja-Raja Melayu sendiri daripada kalangan 9 orang Raja Melayu. Berbanding dengan Majlis Sultan-Sultan waktu Melayu Union, pengerusi Majlis Sultan-Sultan adalah Gubernur British. Okey, persidangan Majlis Raja-Raja perlu disertai oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja untuk memeterai keputusan persidangan. Ya, penyimpan Mohor Besar Raja-Raja ni telah lama diwujudkan waktu PTM 1948 lagi. Kalau hari ini kita kenal jawatan penyimpan Mohor Besar Raja-Raja ni waktu bila? Waktu nak diumumkan bila tarikh puasa dan bila tarikh raya. Tetapi peranan penyimpan Mohor Besar Raja-Raja bukan setakat itu sahaja. Bukan sekadar umum bila puasa dan bila raya. Peranan mereka juga penting waktu persidangan Majlis Raja-Raja. Kerana apa? Kerana mereka lah yang akan memeterai segala keputusan persidangan Majlis Raja-Raja. Raja-Raja Melayu diberi hak dan kuasa untuk mendapat penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British tentang penggubalan undang-undang dan dasar kerajaan persekutuan. Jadi waktu Persekutuan Tentera Melayu 1948 ni, kuasa Raja-Raja Melayu dikembalikan semula. Dan Raja-Raja Melayu ni mempunyai kuasa yang sama dengan Pesuruhjaya Tinggi British. Sebab tu Raja-Raja Melayu perlu mendapat penerangan tentang segala penggubalan undang-undang dan dasar kerajaan persekutuan daripada siapa? Daripada Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, seterusnya Majlis Raja-Raja selepas merdeka. Selepas merdeka, peranan Majlis Raja-Raja dikekalkan. Namun keanggotaannya mengalami perubahan, iaitu Yang di-Pertuan Negeri Melaka dan Pulau Pinang menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Yang kedua, selepas Malaysia dibentuk pada tahun 1963, Yang di-Pertua Bagi Negeri Sarawak dan Sabah menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Yang di-Pertuan Negeri tidak turut serta dalam mesyuarat khas melibatkan institusi beraja seperti pemilihan Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pasal apa mereka tidak terlibat dalam mesyuarat khas yang melibatkan Majlis Raja-Raja? Sebab Yang di-Pertuan Negeri adalah bukan keturunan raja. Mereka adalah orang yang sangat berjasa bagi negeri tersebut. Jadi mereka tidak terlibat dalam mesyuarat khas melibatkan institusi beraja. Sebab jawatan Yang di-Pertuan Agong hanya dipilih dalam kalangan 9 orang Raja-Raja Melayu sahaja, iaitu 4 negeri Melayu bersekutu dan 5 negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, kedudukan Majlis Raja-Raja dalam perlembagaan persekutuan. Majlis Raja-Raja mempunyai kuasa dan fungsi dalam sistem raja berperlembagaan. Majlis Raja-Raja boleh bertindak menggunakan budi bicara bagi melaksanakan fungsinya. Okey, antara fungsi Majlis Raja-Raja ada 7 kesemuanya. Yang pertama, memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Ingatlah, Raja-Raja dia mesti memperkenankan. Apa maksud memperkenankan? Meluluskan. Yang kedua, menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera Sarawak dan Sabah dan kepentingan sah kaum lain. Jadi segala kedudukan istimewa orang Melayu, kalau nak berubah, mesti mendapat rujukan. Mesti merujuk kepada Majlis Raja-Raja Melayu dahulu. Jadi segala kedudukan istimewa orang Melayu mesti dirujuk kepada Majlis Raja-Raja Melayu. Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong seterusnya memberi nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan tertentu. Seterusnya memperkenalkan perubahan sempadan setelah mendapat perkenan daripada Raja Negeri berkenaan. Yang keenam, menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Majlis Raja-Raja Melayu menjadi apa? Menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Dalam sekali bersetuju atau tidak bersetuju sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Jadi semua ada apa fungsi? Ada apa peranan Majlis Raja-Raja Melayu? Ada 7 peranan kesemuanya. Formulanya, pondan duk pilih nasi sampai menjadi udang. Pondan ni adalah sotong. Disebabkan dia duk pilih nasi. Nak makan nasi apa?
sampailah dia menjadi sotong. Sampai dia menjadi udang. Pondan ni sotong kan. Disebabkan dia pilih nasi terlalu lama sangat, sampailah dia bertukar menjadi undang. Sebab tu formulanya, pondan duk pilih nasi sampai menjadi udang. Daripada sotong jadi udang. Macam mana boleh jadi udang? Sebab dia duk pilih nasi punya lah lama, sampailah bertukar menjadi udang. Okey, tengok perangan formula. Pondan. Pondan merujuk kepada pindaan. Persamaan pada huruf P dengan N di tengah-tengah dan huruf DA dan juga N di belakang. Pondan pindaan, iaitu memperkenalkan pindaan berkaitan dengan perkara-perkara tertentu. Pindaan dalam mana? Pindaan dalam perlembagaan. Duduk merujuk kepada kedudukan. Kedudukan berasal daripada perkataan duduk. Jadi duduk merujuk kepada kedudukan. Merujuk kepada kedudukan istimewa orang Melayu. Kalau nak berubah, mesti merujuk kepada Majlis Raja-Raja Melayu. Iaitu kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak mesti merujuk kepada Majlis Raja-Raja Melayu. Pilih merujuk kepada memilih. Memilih berasal daripada perkataan pilih. Majlis Raja-Raja Melayu boleh pilih siapa? Boleh pilih Yang di-Pertuan Agong dan juga timbalan Yang di-Pertuan Agong. Nasi merujuk kepada perkataan nasihat. Nasihat ada 3 sebutan. Cikgu ambil 2 sebutan pertama menjadikannya nasi. Nasi merujuk kepada nasihat, iaitu memberi nasihat dalam pemilihan jawatan-jawatan tertentu. Sampai merujuk kepada sempadan, persamaan pada huruf S di depan, M dengan P di tengah-tengah dan huruf A. Sampai merujuk kepada sempadan, iaitu perubahan sempadan mesti mendapat perkenan Majlis Raja-Raja Melayu setelah dipersetujui oleh Raja Negeri berkenaan. Menjadi merujuk pada menjadi juga, iaitu Majlis Raja-Raja Melayu menjadi apa? Menjadi lembaga pengampunan. Ingat dah, Majlis Raja-Raja Melayu menjadi apa? Menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Kalau memilih apa? Memilih Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Kalau menjadi apa? Menjadi lembaga pengampunan. Last sekali, udang. Udang merujuk kepada undang. Undang, cikgu buat N menjadikannya udang. Jadi udang merujuk kepada undang. Jadi Majlis Raja-Raja Melayu boleh memperkenankan atau tidak memperkenankan undang-undang tertentu yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Jadi apa formula untuk fungsi Majlis Raja-Raja Melayu? Pondan duk pilih nasi sampai menjadi udang. Pondan duk pilih apa? Duk pilih nasi sampailah menjadi udang. Pondan merujuk pada pindaan perlembagaan. Memperkenalkan pindaan perlembagaan berkaitan dengan perkara-perkara tertentu. Duk merujuk kepada kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera mesti dirujuk kepada Majlis Raja-Raja Melayu. Pilih merujuk kepada memilih Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Nasi merujuk kepada nasihat berkaitan dengan pemilihan jawatan-jawatan tertentu. Sampai merujuk kepada memperkenalkan perubahan sempadan. Sampai itu sempadan setelah mendapat perkenan Raja Negeri berkenaan. Menjadi merujuk kepada menjadi apa? Menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Udang merujuk kepada undang-undang, iaitu memperkenalkan atau tidak memperkenalkan undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Jadi apa formula untuk fungsi Majlis Raja-Raja Melayu? Pondan duk pilih nasi sampai menjadi udang. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan objektif. Soalan yang pertama, dia tanya apakah yang dimaksudkan dengan durbar? Jawapan A, perjumpaan Raja-Raja Melayu. B, perubahan pentadbiran negeri. C, persidangan Raja-Raja Melayu dengan British. Dan D, perbincangan pentadbiran negeri oleh Raja-Raja Melayu. Jadi jawapannya apa? Jawapannya adalah persidangan. Ingatlah, durbar ni merupakan tempat apa? Tempat persidangan. Persidangan Raja-Raja Melayu dengan British. Jawapannya C. Okey, soalan nombor 2 dia tanya, apakah fungsi Majlis Raja-Raja sewaktu Malayan Union? Apa fungsi Majlis Raja-Raja sewaktu Malayan Union? Tengok jawapan 1 Roman, mengetuai Malayan Union. 2 Roman, mempunyai kuasa penuh dalam pentadbiran. 3 Roman, membincangkan undang-undang berkaitan dengan agama Islam. Dan 4 Roman, menasihati gubernur tentang perkara yang dibangkitkan oleh Raja-Raja Melayu. Jadi jawapannya 3 dan juga 4. Ingatlah, waktu Malayan Union, kuasa Raja-Raja Melayu semua
dihapuskan kecuali berkaitan dengan agama Islam sahaja. Jadi jawapannya 3 dan 4. Okey, soalan nombor 3. Bagaimanakah peranan Majlis Raja-Raja selepas penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Okey, kita lihat pemilihan jawapannya. 1 Roma memberi nasihat berkaitan dengan dasar kerajaan. 2 Roma memilih yang di-Pertuan Agong dalam kalangan 9 orang Raja-Raja Melayu. 3 Roma melantik jawatan yang di-Pertuan Negeri Melaka menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Dan 4 Roma mendapat penerangan daripada Pusatjaya Tinggi British tentang penggubalan undang-undang. Jadi jawapannya 1 dan 4 B. Okey, soalan nombor 4 ditanya, apakah peranan penyimpan mahu besar Raja-Raja dalam persidangan Majlis Raja-Raja Melayu? Apa kehendak soalan? Peranan penyimpan mahu besar Raja-Raja. Okey, tengok pemilihan jawapannya. A. Mempengerusikan persidangan. B. Menyediakan tempat persidangan. C. Memeterai keputusan persidangan. Dan D. Mencatat segala keputusan persidangan. Jawapannya adalah C. Memeterai keputusan persidangan. Last sekali soalan nombor 5. Majlis Raja-Raja mempunyai kuasa dan fungsi dalam sistem raja berperlembagaan. Bagi melaksanakan fungsinya, Majlis Raja-Raja boleh bertindak menggunakan A. Budi bicara, B. Budi bahasa, C. Kuasa penuh dan D. Kebijaksanaan. Jawapannya adalah budi bicara. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244 iaitu 10 markah. Baiklah kita bincang satu persatu. Soalan A dulu ditanya. Selepas merdeka, peranan Majlis Raja-Raja dikekalkan namun keanggotaannya mengalami perubahan. Apakah perubahan tersebut? Apa kehendak soalan? Perubahan Majlis Raja-Raja selepas merdeka. Okey, tengok di ruangan jawapan. Tak ada kan nombor 1 Roman dan 2 Roman di ruangan jawapan. Bermaksud kena jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Pandainya pelajar-pelajar cikgu. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka soalan. Ya, pandainya ke semua pelajar-pelajar cikgu. Okey, baiklah. Jadi ambil balik pembuka soalan. Selepas merdeka, peranan Majlis Raja-Raja dikekalkan. Namun keanggotaannya mengalami perubahan kerana terdapat jawatan yang di-Pertuan Negeri Melaka dan Pulau Pinang menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Titik. Lepas titik, ingat wajib kena letak penanda wacana. Selain itu, seterusnya ataupun di samping itu. Tetapi, cara penanda wacana cikgu ajak menggunakan number. Jadi, kita start dengan kedua. Kenapa kedua? Sebab nak masuk isi kedua. Isi yang pertama tadi dah ada pembuka soalannya. Isi yang kedua kena start dengan kedua. Kedua koma. Selepas Malaysia dibentuk pada tahun 1963, yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan Sabah menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Okey, soalan B ditanya. Jelaskan fungsi Majlis Raja-Raja seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Apa kehendak soalan? Fungsi Majlis Raja-Raja. Ada formula tak fungsi Majlis Raja-Raja? Ada. Apa formula dia? Pondan duk pilih nasi sampai menjadi udang. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan? Bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Pandainya. Setiap ayat wajib ada apa ni? Ada pembuka soalan. Ya, pandainya semua pelajar-pelajar cikgu. Okey, baiklah. Ambil balik pembuka soalan. Fungsi Majlis Raja-Raja seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan ialah memperkenalkan pindahan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Titik. Lepas titik, ingatlah wajib letak penanda wacana. Jadi, kedua, koma menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu. Titik. Lepas kedua, ketiga, memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Keempat, memberi nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan tertentu. Ada lagi tak? Ada lagi 3. Ingat balik formula. Pondan duk pilih nasi sampai. Sampai merujuk kepada perubahan sempadan negeri. Setelah mendapat perkenan Raja Negeri berkenaan. Menjadi merujuk kepada menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Udang merujuk kepada memperkenal atau tidak memperkenalkan undang-undang tertentu yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Last sekali soalan C. Pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi sekiranya negara kita tidak mempunyai institusi beraja? Apa kehendak soalan? Apa yang akan terjadi jika negara kita tidak ada institusi beraja? Okey, soalan akibat ni mesti ada 4 perkara yang cikgu ajak lah. Yang pertama mesti ada isi. Yang kedua mesti ada huraian. Huraian bermula daripada perkataan hal ini. Yang ketiga mesti ada contoh dan yang keempat mesti ada kesan ataupun inferen. Kalau tak ada huraian, kalau tak ada contoh, boleh bawa masuk huraian lanjutan ataupun bawa masuk huraian tambahan.
Okey, jadi untuk jawab soalan struktur ni seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Kenapa start dengan pembuka? Sebab di ruangan jawapan tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman. Jadi ambil balik pembuka soalan. Sekiranya negara kita tidak mempunyai institusi beraja menyebabkan negara kita mudah dijajah oleh British, titik. Huraiannya, hal ini kerana tiada kuasa tertinggi dalam negara yang dapat menyekat kemarahan British ke tanah Melayu, titik. Huraian tambahan, seterusnya menjadikan negara kita berada di bawah pentadbiran British. Last sekali kesannya, rakyat perlu taat kepada British dan segala kekayaan negara diambil demi kepentingan mereka. Jadi semua sekali ada berapa markah? Ada 5 markah kesemuanya. Tengok macam mana boleh jadi 5 markah. Yang pertama ada isi, iaitu negara mudah dijajah oleh British. Yang kedua ada huraian. Huraiannya, tiada kuasa tertinggi dalam menyekat kemarahan British. Kemudian ada huraian tambahan, iaitu menjadikan negara kita di bawah pentadbiran British. Kemudiannya ada kesan. Kesan ada 2 di situ. Tengok no. Kesan yang pertama, rakyat perlu taat kepada British. Dan kesan yang kedua, kekayaan negara diambil demi kepentingan mereka. Jadi ada 2 kesan, jadi 2 markah. Jadi 1 isi, 1 huraian, 1 contoh dan 2 kesan menjadikannya 5 markah. Jadi layak dah dapat 4 markah penuh. Ya, sangat-sangat layak. Okey, hanya sekadar itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.